Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Hari ni saya nak melangsaikan hutang saya. Inilah dia review, full detail review untuk Honda CR-V 2.0 two wheel drive tahun 2017. Ini adalah batch pertama untuk generasi kelima ni. Okey, ini adalah generasi kelima Honda CR-V. Sebelum dia keluar, dia king. Lepas dia keluar, dia masih king. 2017. Tapi masuk tahun 2018 dia dah kurang jadi king sikit sebab dia dah ditolak tepi oleh Proton X70. Tapi adakah Proton X70 layak digelar king? Sedangkan ini adalah king asal. Okey, ini untuk segmen C SUV lah. Jangan compare dengan yang lain-lain lah. Kalau ada yang cakap ini bukan king, saya pun tak tahu nak cakap apalah. Okey, sebab sebelum S70 masuk, ini adalah model paling banyak atas jalan untuk SUV segmen C. Kalau kita panggil full size SUV lah. Tapi dari segi Eropah, Amerika Syarikat, ini bukan full size SUV. Ini orang kata mid size SUV. Sebab SUV full dia orang lagi besar. Dia orang ada GMC macam-macam lagi lah. Even SUV Honda, Toyota, dia orang kat sana pun jauh lagi besar daripada kita. Sebab kita ni orang kebanyakannya pun macam saya, 160cm, paling tinggi pun 170cm. Okey, malah bebel panjang. Jadi selamat datang ke review hari ini. Salam kenal untuk anda yang baru first time jumpa YouTube channel saya. Nama saya Amir, penjual kereta terpakai, tapi mostly saya review kereta, unbiased review. Kalau anda rasa anda boleh kompromi dengan dia punya kekurangan, boleh terima, puji melambung dia punya kelebihan, silakan beli kereta yang saya review. Tak beli dengan saya pun tak apa, tapi jadikan ini salah satu panduan untuk anda kalau anda nak beli kereta. Sebab prinsip saya, kita nak loan kereta mungkin nak paling kejap pun 5 tahun. 5 tahun kita nak bayar hutang tu. Jadi sayanglah kalau kita bayar hutang buta-buta 5 tahun tapi kita tak tahu apa kekurangan sebenar kereta tu, apa kelebihan sebenar kereta tu. Yes, kita beli kereta semua bukannya kereta yang performance, bukannya kereta yang orang kata apa, high speed tinggi, nak pedal atas jalan kau-kau. Tapi at least kita kena tahu apa kereta tu boleh buat, apa yang dia tak boleh buat, dan kereta tu sesuai atau tidak untuk anda. Jadi sambung balik review hari ni. Okey, ini Honda CR-V 2.0 two wheel drive tahun 2017. Lens clear tak? Kenapa saya rasa macam lens tak clear? Okey, lens clear. Okey, yang ni tahun 2017. Ini adalah first batch waktu dia keluar, generasi kelima ni. Dia ada horsepower sebanyak 154 horsepower, which is very surprising. Saya pun agak terkejut juga. Tapi biasalah sebab yang ini 2.0 NA, naturally aspirated. Ini bukan turbo Yang ini lower spec lah. Okey, dalam dia punya variant dia ada total 4 variant. This is the lower spec. 154 horsepower, 189 Newton meter torque. Dia lebih rendah daripada Subaru Forester yang saya baru review sebelum ni. Saya dah review X70, saya dah review Mazda CX-5 diesel, saya dah review Forester. Dulu kalau ada jumpa dalam video saya Mazda CX-5 warna merah all wheel drive, itu tahun 2012. Itu petrol punya. Yang baru ni Mazda CX-5 saya review yang diesel punya. Okay, and then this one CR-V, and then insyaAllah nanti ada Mitsubishi Outlander pula saya akan review. Okey, jadi side profile kereta ni kita tengok secara ringkas sajalah tuan-tuan dan puan. Okey, dia penambahbaikan yang sangat-sangat banyak lah daripada model generasi keempat. Saya suka this one sebab dia nampak lagi sporty. And then saya prefer dia punya tire profile yang this one. Yang ini 17 inci saja, saiz tayar dia 235 65 R17. Saya lagi prefer yang ini daripada yang 18 inci dekat 1.5 turbo. Saya lagi prefer yang ni sebab dia nampak lagi sporty, dia nampak lagi balance. Kalau 18 inci dia nampak macam kereta ni dia bukan untuk agresif sangat. Kereta ni dia nak nampak sporty saja. Okay, and then everything yang saya nampak dekat side profile, dekat tepi ni, macam yang anda nampak, saya tak ada satu pun komplain. Walaupun betapa tebalnya dia punya side plastik cladding dekat tepi ni, tapi saya faham kenapa dia buat macam tu. Okey, dia trick mata owner ataupun mata customer ataupun mata orang lah. Dia nak menampakkan kereta ni nampak kurus dekat tepi. Kalau dia rendahkan lagi, so dia akan kereta ni nampak tinggi gitu, nampak macam lebar, gemuk macam tu kan. Tapi this one is very nice lah. Dia sama, dia guna trick yang sama juga macam Mazda. Tapi mungkin lah kalau saya nak cherry pick sikit kan, kalau saya nak komplain lebih sikit lah, chrome dia ni terlampau tebal sangat lah. Ini terlampau tebal sangat. Okey, saiz ni okey.
Tapi dekat situ dia makin menebal, so ini agak spoil sedikit lah. Alright. Selain daripada tu, saya tak ada komplain. Saya suka dia punya chrome dekat atas ni. Dia peluk, dia punya cermin tu saya suka. Okay, dekat bahagian belakang, this is a better design compared to the 4th gen punya model. 4th gen punya model dia nampak lagi macam mana saya pun tak tahu nak describe sebab saya tak pernah review yang tu. Tapi saya pernah bawa yang itu. Ada sekali. Okay. Yang ini saya lagi suka. Cumanya kalau compare dengan SUV lain yang sama size dengan dia, SUV lain mungkin belakang dia orang lagi appealing daripada this one. Sebab yang ini bumper bawah dia nampak kecil tau. Nampak tak? Nampak kecil tau? Kita tengok side profile kan. Dia tinggi. Lepas tu bumper bawah tu kecil. Tapi ada sebab kenapa Honda buat macam ni. Contoh macam HRV tu dia nampak balance tau. Itu kereta nak pergi touch up. Touch up tak habis. Okay. Ni kereta kita touch up tak habis. Lepas tu nak pergi puspakom. Okay, contoh macam HRV ni lah nampak pintu dia tak terlampau tinggi sangat. And then dia ada dia punya bumper dekat bawah tu. Dia nampak balance. Compared to this one, dia nampak tak balance. So ada certain orang boleh terima design dia, ada certain orang tak boleh terima. Macam saya kurang terima sedikit. Tapi saya faham kenapa Honda buat macam ni. Jadi kalau anda nak faham, tengok review ni sampai habis. Kejap lagi saya tunjuk. Dan kita beralih ke depan. Tapi lah, okay, compare dengan X70, saya lagi suka design CR-V. Dia nampak lagi proportional. Okay, bahagian depan ni adalah favourite design saya. Saya lagi suka design yang ini compared to the facelift. Facelift saya tak ingat tahun 2000, macam 2019. Facelift macam 2019. Kalau anda tahu, komen dekat bawah. Saya tak suka dia punya design di bawah tu lagi macam tu kan. Saya suka yang ni. Dia look a bit low profile. Dia tak nampak terlampau macam pura-pura nak jadi agresif, tidak. Dia sangat-sangat sesuai. Saya tak ada komplain langsung untuk bahagian depan ni. Okay. Dan saya suka dia integrate chrome punya tu. Dia letak dekat plastic cladding dia yang tebal dekat bawah ni. Okay, dia ada DRL kat sini. Ada daytime running light kat sini. Yang ini LED fog lamp. Okay. And then dia ada full LED headlamp. Yang bagusnya untuk semua variant, dia datang dengan full LED. Lampu depan, fog lamp dan juga lampu belakang. Untuk depan saya tak ada komplain sangat. Yang belakang lah. Belakang is my least favourite design lah. Okay. Ini saya tak prefer lah. Even saya tengok Subaru Forester pun nice lagi bahagian belakang dia. Mazda tak payah compare lah. Mazda memang nampak cantik lah tapi saya punya least favourite part adalah bahagian belakang. Okay. Itu settle bab design. So macam biasa. Okay, kereta ni dia ada keyless entry. So kunci masih lagi datang sepasang. Sebelum tu saya lupa harga dia berapa. Saya lupa nak check. Jadi anda tengok dekat description di bawah. Dekat detail dekat bawah saya ada tulis. Tekan dekat description tuan-tuan perempuan, abang-abang, akak-akak, pakcik-makcik. Tekan dekat description di bawah, saya ada letakkan harga. Kunci datang sepasang. Kereta ni datang dengan rekod servis penuh daripada Honda. Kejap lagi saya tunjukkan. So dia ada keyless entry dekat bahagian sini. Okay, dia tak ada button macam Civic Ketam, which is dia nampak lagi sleek lah. Okay, dia nampak lagi nice. Saya suka. Alright. Dan kereta ni dia ada walk away auto lock. So tadi saya dah buka kereta. So sekarang kereta buka kan. So kalau saya jalan jauh sikit, dia akan lock dengan sendiri. Nampak So kereta dah kunci. Dia ada keyless entry dekat sebelah sana juga. Okay. So dah kunci lah. Tapi dia tak ada auto fold side mirror. Auto fold side mirror tuan-tuan puan-puan boleh buat dekat kedai aksesori lah. Mungkin tak ada masalah lah Kalau saya komplain pun, saya kena hentam dekat bawah. Nanti dia cakap, benda boleh bikin kat kedai aksesori, bikin lah, sibuk lah nak komplain bla bla bla. Padahal aku ni review kereta kan. Itulah, orang tak faham konteks tapi sibuk juga nak bercakap. Dia nak bagi tahu semua orang dia pandai. Selalu yang macam tu. Okey, masuk je bahagian dalam. Okey, sebelum bahagian dalam, bukaan pintu lah. Bukaan pintu. Okey, saya rasa SUV sekarang dah makin menggunakan konsep yang sama. Okey, Volkswagen antara yang terawal lah guna yang macam ni. Dia menutupi bahagian sini. Kalau ada lecak ke apa, jalan lecak kan. So kalau kita turun, sebab kereta ni tinggi, okey, jadi bila kita nak turun, kadang-kadang kita punya seluar tu kena kat sini. Kalau kena lecak, di sini akan kotor. Tapi disebabkan dia punya pintu ni, dia punya shell ni sampai ke bawah, dia tutup sampai dekat bawah sini. So dekat sini dia tak expose, dia tutup. So
Saya rasa semua SUV dah gunakan konsep yang sama macam ni. Dan saya sangat-sangat suka. Okey, dia tak memberikan masalah kepada penumpang dan juga driver. Untuk bukaan pintu, Honda is always the best lah. Okey. Almost 90 degree. Almost 90 degree. Almost 90 degree. Okey. Even kalau pintu ni buka maksimum pun, ini buka maksimum, anda boleh lorong lagi kerusi roda masuk dalam ni. Boleh lorong kerusi roda masuk dalam ni. Untuk belakang memang no issue at all lah. Untuk belakang memang no issue at all. Walaupun okey, dalam Malaysia ini kita panggil full size SUV lah. Tapi dalam pasaran global ini mid size. Walaupun dalam full size SUV Malaysia, tapi dia punya seat height ni dia tak terlampau tinggi. Contoh macam Toyota Fortuner. Tidak. Dia tak terlampau tinggi. Tapi dia tak adalah rendah macam HRV. Okey, sama position dekat belakang dengan position dekat depan. Okey, dia tak terlampau tinggi sangat tapi dia tak terlampau rendah. At least bila kita duduk dalam memang kita rasa kita lagi tinggi daripada kereta-kereta sedan, tapi dia tak terlampau tinggi contoh macam dalam Toyota Fortuner ataupun 4x4, which is very practical. So first point practicality dekat situ Honda dah menang. And then second point, ini banyak SUV dah ada. So this one pun kita consider second point of practicality punya advantage lah. Okay, tapi dah banyak dah SUV dah gunakan benda-benda yang macam ni. So dia tak buat seat terlampau tinggi sangat, dia tak buat terlampau rendah sangat. Okay, so disebabkan benda tu general, mungkin tak ada advantage sangat kepada CR-V. Alright, tapi dari segi branding image lah tuan-tuan perempuan, dari segi branding image, anda boleh bahaskan dekat bawah, boleh komen dekat bawah. Lagi-lagi owner CR-V ataupun bekas owner CR-V ataupun bakal owner CR-V, kalau anda dah buat urusan loan apa semua, cuba nyatakan sebab apa anda beli kereta ni. Ataupun sebab apa anda suka kereta ni. In case kalau anda tak beli lagi, tapi this is your favourite car, mungkin anda mengimpikan nak beli kereta ni satu hari nanti. Sebab apa? Cuba bagi sebabnya. Mesti ada sebab. Tapi kalau anda nak saya describe Honda CR-V ni, dia balance semua benda. Branding satu, resale value satu, practical satu, comfort satu, performance satu, jimat minyak satu, spare part maintenance satu. Apa lagi? Service satu. Orang kata after sale service lah dekat Honda lah. Even kereta dah habis warranty pun anda masih lagi boleh service kat Honda, tak ada masalah. So dia tick every boxes yang ada pada sebuah kereta. Okay, tapi kalau kita pergi dekat dia punya secara spesifik, contoh seat ni nampak macam selesa kan? Dia nampak fancy, nampak macam selesa kan? Tapi percayalah cakap saya, kalau saya rankingkan seat ni, okay, dekat kedai saya ada Mitsubishi Outlander, ada Subaru Forester, ada Mazda CX-5, ada yang ini X70 dah jual. Okay, tapi consider sekali lah X70. Seat ni saya tak rank dia top 3 pun. Dia ada dekat silap-silap dia paling bawah sekali dari segi comfortability. Okay, tapi seat dia nampak fancy. Dalam ranking dia bukan yang paling baik, tetapi dia ada comfort dia tu. Okay, seat ni memang nampak fancy, tapi kalau untuk orang berbadan besar, seat ni memang selesa sebab dia lebar. Okay, tapi dari segi visual trick memang nampak seat ni macam selesa. Wih, lawa babe seat dia. Kadang kita tengok kan, seat dia sempoi baang, cun babe seat dia. Okay, tapi dia bukanlah yang paling selesa. Outlander punya kerusi lagi selesa, Forester lagi selesa. Saya rasa kalau ranking antara 5 ni, saya rank dia paling bawah sekali. Minta maaf, ini pendapat peribadi saja. Kalau anda tak setuju tak apa, nyatakan reason apa dekat bawah. Mungkin untuk badan saya, yes, saya ranking ini paling rendah. Tapi untuk orang berbadan besar, mungkin ini paling selesa. Kita tak tahu, kita lain badan. Okay, saya berat dalam 65 kilo, tinggi 160 cm. Okay, kereta ni dia ada power seat untuk bahagian driver. Dan juga saya lupa dekat bahagian sana, kejap lagi kita tengok. Dia ada lumbar support. Okay, dia ada lumbar support nampak tu ke dalam, tolak keluar, nampak dia bergerak. Tapi ni apa atas? Dia boleh gerak atas ke?
Saya pun tak tahu dia boleh gerak atas ke tak. Saya tak ada try. Yang ini recline dengan decline macam biasa lah Ini jongkit atas, jongkit bawah. Ini depan, songkit, okay, turun bawah. Tapi dia lacking satu benda lah. Dia tak ada memory function. Tapi okey lah. Dia ada power seat, tak ada masalah. Okay, untuk dekat door trim dia, kita tengok level of finishing dia. Sini leather. Okay, sini leather. And then ramai owner CRV complain untuk yang 1.5, dia orang tak suka kemasan kayu tu. Yang ini silver, dia orang nampak ini lagi best lah. Kalau yang kemasan kayu tu nampak macam kereta orang tua. Okay, ramai orang cakap macam tu. Okay, dekat sini leather, sini ada brush aluminium, sini pun nice. Okay, at least ni tak senang patah lah macam X70. Kalau dia patah pun nak tunggu spare part kejap je tak? X70 owner, betul ke? Betul lah X70 owner. Kalau salah, katakan salah dekat bawah. Okay, sini leather. Tarik sini leather. Ini semua real stitching ni. Ini semua real stitching. Ni leather. Saya akui bila saya letak tangan dekat sini, dia selesa. Tak ada masalah, no complaint. Okay, no complaint. Speaker dekat sini, dia tak ada tweeter dekat sini. Sini hard plastik. Okay, tapi dekat dia punya door bin ni. Okay, door bin ni saya dah jumpa dah real winner dia siapa. Kalau kita compare antara SUV lah. Kan saya dah buat X70, Subaru Forester, Mazda CX-5 diesel, CRV. Nanti saya nak buat satu lagi Mitsubishi Outlander. Make sure anda subscribe dekat video saya, like saya punya video, follow TikTok saya sekali, sebab saya akan buat review untuk Mitsubishi Outlander. Pemenang dia adalah Mitsubishi Outlander. Nak tengok berapa besar, betapa praktikalnya, tunggu video saya, tekan subscribe dulu. Okay, yang lain semua control macam biasa saja. Auto hanya untuk driver seat saja, lain semua manual. Dekat sini dia ada piano black punya finishing, so dia akan ada masalah yang macam ni, scratches, everything. Okay, tapi kalau tak nak pening kepala, beli kereta ni terus masuk stiker macam ni ke, ataupun macam ni, hitam mati, settle masalah. Dia tak mencacatkan pemandangan. Okay, sorry, dia ada Twitter dekat sini. Okay, nanti kita kira speaker dia berapa. So dekat pintu depan ada 1, 2, pintu belakang 3, 4, 5, 6. Sana pun 7, 8. Dekat depan tak ada. Oh, kat situ 9 ke? Tu speaker Saya rasa tu speaker. So total 9 speaker. Dia ada total 9 stereo speaker. Okay, sama ada cukup atau tidak terpulang kepada anda. Telinga saya tak berapa memilih. Saya bukan telinga high tech sangat, so dia sangat cukup untuk saya. Okay, tadi saya dah sebutkan kuasa dia berapa. Saya lupa nak sebutkan transmission. Ini adalah Earth Dreams CVT, which Honda claims dia membantu dari segi fuel consumption. Sama ada dia dapat sejimat macam yang Honda claim, saya tak pasti. Dan lain orang lain jenis pijak pedal. Ada yang main tekan, ada yang tidak. Tapi kereta ni pemanduan dia lebih kepada orang yang memandu secara santai. Secara santai tu bukan bermaksud dekat atas highway bawa 110 je manjang, tidak. Secara santai masuk dekat dalam ni, kau bawa 30, 40. Ada orang tak santai, daripada sana dia nampak jalan kosong, dia bantai sampai 90 kat sini. Ada. Ini orang, ini tahu orang apa? Ni yang panggil, minta maaf bahasa kasar, ini orang yang bengap. Memang ada orang bengap macam ni. Okay, memang ada. Orang yang santai, dia ikut speed limit suatu kawasan. Kalau speed limit dia 30 pun mungkin dia bawa dalam 40 lebih sikit lah. Okay, tapi orang yang bengap dia akan bawa 80, 90 dekat jalan macam ni. Itu orang yang bengap. Jadi kalau anda terasa anda orang bengap, okay, minta maaf cakap. Saya tak minta maaf pun, sebab saya banyak kali nampak dalam ni. Okay, dia tak pakai akal punya bawa kereta. So kalau anda bawa santai dekat highway, anda nak cruising 14, 15, tak ada masalah. Memotong dekat lane kanan, kereta ni tak ada masalah, walaupun dia CVT. Okay, tetapi tadi kan saya dah cakap, in terms of seat comfort, kalau kita compare secara spesifik, dia tak menang pun CRV ni. And then dari segi dia punya transmission CVT, dia pun tak menang. Okay, even Subaru punya CVT, dia dipanggil Lineartronic CVT, dia lagi smooth daripada yang ini. Even Mitsubishi Outlander punya CVT pun lagi smooth daripada yang ini. So sebab tu saya cakap, ini adalah kenderaan all-rounder. Anda nak dia tick every boxes, okay, dia tick every boxes, kereta ni ada. Tapi kalau anda pergi into specific details, into specific class, let's say in terms of transmission, in terms of engine, in terms of seat comfort, this is not the highest ranking dalam 5 kereta tadi. Okay, so faham apa yang saya jelaskan? Okay, jom kita masuk ke dalam. Kita tengok dekat bahagian driver dulu.
Oh, sebelum tu kita tengok dekat sana, dia power seat atau tidak. Yang ini model 2.0 two wheel drive tahun 2017. Ini adalah first batch. Yes, yang ini adalah power seat juga. So, okey lah. Okey lah. Okey, jom kita masuk dekat driver side. Alright. Bismillah. Okey. Tapi kereta ni dia menang satu. Ini memang dia menang kau-kau lah. Ada juga dia menang lah. Okey, kita cerita yang dia menang dulu lah. Kita cerita yang dia menang dulu. Kepada owner CRV, jangan risau. Saya tak bias. Okey. Saya bagi pendapatan dulu lah. Saya bagi pendapat yang insya-Allah saya cuba sebaik mungkin neutral. Mana lebih, mana kurang saya akan bagi tahu. Okey, kereta ni, okey, sebelum kita cerita lagi lah, sebelum kita selit dia punya disadvantage ataupun mana yang dia tak berapa the best in specific kategori, saya sebutlah benda yang confirm dia menang. Satu, dia menang brand Honda, babe. Honda ni bukan orang, kan orang kata kan menganjing kan, bangsa H. Kau orang menganjing lah, menganjing. Tapi itulah realiti dia. Okey, Honda, dia punya reliability walaupun tidak setanding Toyota, tapi dia nombor 2 kot. Honda. Kalau katalah Southeast Asia punya market, Honda nombor 2 kot. Toyota first lah. Toyota dalam global pun, dalam dunia pun, Toyota nombor 1. Tapi dalam global saya tak berani cakap lah Honda nombor 2. Sebab saya tak tahu, ada brand-brand lain yang tak masuk sini, kita tak tahu. Mungkin dekat luar Volkswagen reliable, dekat Malaysia tak. Sebab dia lain iklim kan. Tapi Toyota, pergilah iklim mana pun tak ada masalah. Okay. Tapi dalam Southeast Asia, at least lah Asia Tenggara, Honda is the second. Image, branding, dia menang. Okay, compare dengan 4 kereta tadi. Saya comparekan dengan Proton S70, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester, dan juga Mazda CX-5. Saya bandingkan dengan 4 ni. Image, dia menang. Resale value, dia menang. Okay. Spare part maintenance, dia menang. Practicality, dia menang. Cabin paling luas, dia menang. Jimat minyak, saya tak pasti. Itu betul-betul nak kena spesifik into details lah. Nak kena buat testing yang betul. Okay. 5 barang ni dia menang. Image, reliability, resale value saya ada sebut tak? Ada sah. Resale value, spare part maintenance, dan juga cabin, practicality. 6 benda ni lah. Kalau saya tak sebut tadi, ada saya tambah. Ini ada 6 ni lah. Sebut lagi sekali. Image branding. Okay. Image, orang kata image branding lah. Kedua, bukan dah aku ulang ni. Reliability, resale value, practicality, cabin paling besar, and then repair maintenance. So 6 barang ni confirm dia menang. 6 barang confirm dia menang. So saya dah bagi tahu dah apa yang dia menang. Jom kita selongkar satu-satu dia punya disadvantage dan advantage yang lain secara spesifik. Okey, ini masih lagi menggunakan, ini kita orang tak ada tukar kedai tak ada tukar lagi. Ini masih lagi original leather. So nak tahu kereta elok tak elok, tak boleh juga nak tengok leather saja. Kadang-kadang owner parking dekat luar, tapi ini leather dia cantik lagi. So ini kita tahulah owner parking kat dalam. So dekat bahagian steering belakang ni dia ada pedal shift untuk kesemua variant. Dia ada cruise control kat sini. This is very typical with the Honda Civic FC except this part. Okay, sini saja lain. Dan saya rasa yang ini looks nicer than in the Civic FC. Saya tak tahu kenapa Civic FC dia buat macam besar macam tu, and then piano black, nampak murah nak mampus. Yang ni nampak mahal, tak tahu apa pasal. Dia main dengan jenis material saja. Okay. So dia ada horn dia dekat sini, pedal shift. Wiper ada auto tak? Wiper tak ada auto. Wiper tiada auto, semua manual. Tapi headlamp ada auto. Kereta ni ada DRL. Okay, push start button dekat sini. Somehow dekat sini kosong, sebab kalau yang 1.5 dia ada Honda Sensing. 2.0 tiada Honda Sensing ya tuan-tuan puan-puan. 2.0 tiada Honda Sensing. Dia ada full parking sensor dekat sini, tapi dia tak ada corner parking sensor. Dekat corner bucu kanan, bucu depan, bucu belakang, dia tak ada. Dia cuma ada front parking sensor dan rear parking sensor. Okay, dekat bucu tak ada.
Tapi dekat bahagian depan ada beza Ni traction control. Bawah ni ada sedikit tempat simpan barang. Anda nak letak coin ke atau letak barang-barang kecil, boleh push start button dekat sini. Okay, jadi dekat tepi ni tadi saya dah tunjuk. Alright. And then dekat bahagian sini kita tengok dia punya material selection untuk bahagian atas dashboard. So macam ni saya cakap tadi, ini adalah dia punya speaker. So atas ni dia bukan leather, tapi dia adalah material yang nampak macam leather, tapi somehow this is soft touch. Okay, this is not a hard plastic. Hard plastic ni tidak. Okay, dia across the dashboard material yang sama. Sentuh dekat sini. Okay, this one is leather with real stitching. Okay, this one is leather. Saya suka ni. Saya suka. Okay, dia kecil je piano black dia ni. Dia tak besar. Right. And then inilah, kalau dalam 1.5 dia kemasan kayu. This one it comes with little bit of texture. So dia ada bunyi kalau kita goreng macam ni. Okay, so dia ada texture dia. Tengok So sini bukan leather. Sini bukan leather. Nampak ni. Nampak ni. Build quality confirm CRV tak menang. Okay, build quality confirm CRV tak menang. Ada lagi yang saya nak tunjuk. Okay, okay, ini leather, ini soft touch. Tapi yang bagus dia dekat sini. Okay, this one dia concern about the driver. Dia concern about the front passengers lah. Sini ada. Dia bukan letak dekat driver saja, untuk passenger sebelah driver pun ada. Dia ada leather padding dekat sini, soft padding dekat sini. Dia nak mengelakkan lutut kita terhentak kena dekat sini time kita corner ke apa ke, everything lah. Okay, untuk bahagian kaki, okay, dia ada footrest kat bawah. Sekarang saya ke belakangkan sikit kursi lah. Okay, in terms of driving position lah. Okay, okay, sekarang saya adjust kepada saya punya position driving. Cumanya dia tak ada memory function lah. Ni tak boleh set memory. So setiap kali nak kena setting balik lah. Leceh lah. Okay, ini driving position saya lah. Okay, ni driving position saya. So saya selesa. Alright. So ini driving position saya. Saya boleh cakap, okay, dia punya seat. Okay, ini saya setting paling rendah. Kalau setting paling rendah, dalam ke-55 SUV yang saya sebutkan tadi, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V, Proton X70, Subaru Forester, Mazda CX-5, saya setting yang ini paling rendah, CR-V menang paling rendah. Tapi ini SUV, kita bukan nak duduk paling rendah. Lagi-lagi orang pendek macam saya, 160 cm. Kalau saya tinggikan sedikit, okay, this is still my preferred driving position lah, compared to the other 4 models. Okay, saya lagi prefer yang ini driving position berbanding dengan 4 model yang lain. This has the best untuk saya punya size. Saiz anda berbeza dengan saya, tuan-tuan perempuan. Elok anda survey kereta betul-betul. Okay, sebab benda-benda macam ni penting. Okay, steering boleh adjust macam biasa. Honda dia memang tak kedekut. Telescopic function semua ada. Steering tarik keluar, tolak dalam, atas, bawah, tak ada masalah. And then kita pergi dekat dia punya speedometer. Speedometer dia ni saya suka. Saya suka. Dia nampak unik dan dia tak sama langsung macam orang lain. Dan saya suka dia kat sini dia full digital. Okay, yang ini dia nampak exactly macam Civic Ketam. Exactly macam Civic Ketam. Dan saya rasa dia gunakan modul yang sama dengan dalam Civic Ketam. Tak ada beza pun. Cuma dia mungkin dia punya ni je dia tukar. Dia punya layout je dia tukar sikit. Okay, yang ini takut minyak. Okay, yang ini ada temperature engine, which is I like. I very much like. Okay, dekat sini boleh tukar yang dia punya screen tengah tu. Right, tukarlah ikut. Okay, tukarlah, toggle lah sendiri. Carilah sendiri. Okay, and then dekat dia punya bahagian head unit dia ni. Head unit dia ni jangan terpedaya. Dia nampak macam besar, tapi tidak, skrinnya kecil no. Sini ujung dia 7 inci. 7 inci se. Yes, 7 inci. Sini kecil je. Lain ni semua kosong. Okay, lain semua kosong. Kita try tengok radio dia. Okay tak? No. Kita nak dengar bunyi dia. Tekan home dulu lah. Audio. No, tak nak. What is wrong with you, man? Apa kau tak faham? Okay, di sini ke? Mana radio? Instrument panel ni boleh setting Saya tak pernah lagi explore benda lah ni. Sama juga dalam Civic Ketam. Saya tak pernah explore gila-gila pun.
Kalau aku tekan yes apa? Tak nak, tak jadi. Tak jadi. Aku nak ni je. Kenapa susah no? Astaghfirullahalazim. Tutup. Tekan source. Ya Allah, susahnya. Susahnya. Daripada ni apa ni? Daripada Susahnya. Kuala Lumpur 119 dan Okey, speaker dia cukup lah. Untuk telinga saya cukup. Telinga tuan-tuan perempuan saya tak tahu lah. Telinga tuan-tuan perempuan mungkin high resolution. So dia boleh kat sini, boleh kuatkan volume sini ataupun kita slide je macam ni. Salim seperti kebab, meatball. Yes, dia ada macam tu. Tapi ni banyak orang komplain lah. Kadang kita pegang steering, tertekan ni tiba-tiba terkuat, tiba-tiba terslow. So ini satu annoying point lah. Mungkin anda boleh consider. Dia punya reverse camera standard macam CVFC. Dia tak clear pun. Dia nampak macam clear tapi dia tak clear. So dia screen ni lagi kecil daripada saya punya Honda City, babe. Aduh, tak faham lah. Okay, and then kita dah 30 minit aku review jadah dia. Okay, kena cepat sikit. Okay, dekat bahagian aircon dia ada dual zone climate control. Boleh push untuk sync. Control dekat sini semua mudah digunakan. Tetapi favourite saya adalah dia punya dashboard. Dia punya dashboard memang dia seorang je yang nampak macam ni. Dan saya sangat-sangat suka. Saya sangat-sangat suka unique look macam ni. Sebab kereta lain tak ada. So saya ada ke belakang sikit kursi. Okay, so dashboard dia saya suka. Even dia punya shape aircon ni nampak macam pelik sikit. Saya suka. Dia bila dia letak semua layout dia sekali macam ni, dia nampak unik tapi dia tak nampak buruk. And saya suka ni. Saya suka. Saya lagi prefer dashboard CR-V compare to X70. Saya lagi suka. Tapi in terms of clean look, CX-5 lagi cantik. Paling boring Subaru Forester dengan Outlander. Itu sumpah boring nak mampus. So kalau saya punya preference, saya rate ini nombor 1, dashboard looks. Okay, nombor 2 CX-5, nombor 3 Proton X70. Yes, saya tak suka X70 punya dashboard. Saya tak suka sebenarnya. Tapi dia nampak premium. Tapi macam mana malah aku explain. Okay, dekat sini ada icon button. Ini dia punya gear selector. Tapi itulah, ni Honda ni dia ada build quality punya issue. Dah pernah tengok belum? Saya komplain pasal kereta saya. Review jujur Honda City. Tengok video tu. Okay, sini dia ada electronic parking brake, brake hold. Okay, dekat sini dia paling menang. Ini dia paling menang. Okay, yang pertama dia ada satu power outlet dekat sini. Sini dia ada padded sedikit, tempat simpan barang, ada getah. Sini dia ada dedicated cup holder. Boleh masuk cawan kecil, boleh masuk cawan besar. Dekat dalam ni ada macam-macam kabel lagi. Dia letak dekat tengah ni. Compare dengan CVFC dengan HRV, dia letak dekat sini kan, dia ada macam basement kan, dia ada macam floating console. Tapi sini tidak. Dia letak dekat sini ada HDMI 1.5 ampere punya USB, 1.0 ampere punya USB. Ini untuk connect phone. Yang ni mungkin untuk charging. Okay, ni ada satu lagi power outlet 12 volts. And then sini dia paling menang. Alright, anda tengoklah finishing dia. Ini material yang sama dengan this one. Okay, so okay, yang pertama boleh slide ke depan, boleh slide ke belakang, boleh buka sini. Yang ini boleh slide ke depan, nak tutup sini, nak simpan barang belakang. Boleh slide ke belakang, kalau nak simpan barang sini, malas nak ambil dekat belakang. Dan anda boleh cabut terus. Nampak tu? Removable. Cabut terus. Tapi saya malas nak cabut. Nanti jenuh saya nak pasang balik. Tapi benda ni boleh cabut, simpan dalam dashboard atau buang terus. Janganlah buang. Okay, letak tepi lah. Tetapi okay, this is absolute the best in class lah in terms of center console dekat armrest. Ini yang terbaik. Tapi benda macam ni ada dia punya compromise dia. Tahu apa kompromi dia? Ni. Honda Honda. Okay, yes, benda ni bunyi sebab saya goncang dia.
Tapi percayalah cakap saya tuan-tuan puan-puan, saya dah bawa balik kereta ni. Saya slide ke depan saja, saya letak tangan sini. Kereta pun lalu jalan bongkor, jalan tak rata, benda ni semua bunyi. Very very annoying. Dan inilah sebab apa Mazda dia tak buat sangat center konsol yang sangat-sangat praktikal. Sebab lagi banyak moving mechanism, lagi banyak bunyi akan keluar. Tetapi the best in class, this one, in terms of practicality. I rest my case. Okay, tengok dekat bahagian atas dia ada auto dim rear view mirror. Okay, dekat sini ini saya suka. Saya tak tahu kenapa Honda tak buat dekat Civic FC macam ni. Lampu dia lampu putih. Lampu dia lampu putih, saya suka. Okay, sini pun sama lampu putih. Kenapa Civic FC dia tak buat macam tu? Civic FC tu tengok bahagian atas nampak macam kereta murah, padahal mahal keretanya. Ni ada sunglass, boleh simpan. Okay, tengok dekat bahagian sini. Alright, ini yang saya pernah komplain. Ingat tak? Kereta ni SUV, cermin dia besar. Tapi tak lah. Okay, saya faham. Okay, ini sun visor dia patutlah kecil. Kalau Forester cermin dia tinggi lagi. Okay, ni cermin dia sebab dia lebih condong. So cermin dia, okay, ni tak ada komplain. Ni tak ada komplain lah. Okay, tapi in terms of visibility, ini memang kalah lah dengan Subaru Forester. Subaru Forester is the best in class visibility. Sebab apa? Sebab dia punya side mirror dia mount pada pintu. Dia bukan dekat dia mount dekat apa? Body bawah ni. Bukan dekat sini. Dia mount dekat body bawah ni. Yang ni dia menghalang tau. Dia ada blind spot sikit kat sini. Kalau X70 lagi bapak besar dia punya side mirror. Tengoklah video review saya. Okay, so sini dia ada lampu tak? Wow, tak ada. Saya rasa mungkin 1.5 turbo ada lah. Ni tak ada, babe. Harga dah atas 100,000 waktu baru. Pelik lah, tak ada. Okay, so bahagian depan, tadilah apa yang saya cakap bagus, apa yang saya cakap tak bagus. Okay, in terms of dia punya seat comfort lah, macam saya cakap tadi, this is not the best. This is not the most comfort seat lah. Okay, at least untuk badan saya lah. Sebab saya rasa dia punya padding cushion dia ni agak keras sikit lah. Agak keras sikit compare dengan yang lain. Okay, tapi dia punya position menang. Position dengan comfort lain lah. Position dengan comfort lain. Position dia menang. Saya suka position dia sebab saya boleh setting even paling bawah pun. Even paling bawah pun. So kaki saya tak terasa tergantung. Macam yang lain ada rasa tergantung lagi lah. Tak obvious sangat, tapi ada rasa tergantung. Tapi the best part about this seat, dia punya ni, padding ni. Ini lembut. Ini lembut. Saya tak tahu kenapa ini lembut, tapi dekat sini tak lembut. Sini lembut. Okay, sini tak lembut sangat. Saya tak tahu kenapa. Agak misteri. Okay, sekarang ni, ini bukan driving position saya. Saya ke belakang lagi. Okay, saya ke belakang lagi. Tapi let's say lah driving position saya lah Let's say lah saya tinggi 170 cm. Okay, kalau saya tinggi 170 cm macam ni. Ni contoh lah Okay, sekarang kita pergi ke bahagian belakang. Okay, saya lupa nak sebutkan sistem keselamatan kereta ni. Kereta ni dia ada total 6 airbags. Okay, 1, 2, 3, 4 dan juga curtain airbag 5, 6. Dia ada curtain airbag Ada. Ni side curtain airbag. So anda beli variant paling murah pun keselamatan insya-Allah terjamin. Bergantung jugalah anda bawa kereta macam mana. And then kereta ni dia ada ABS, ada traction control, and dia ada juga EBD, hill climb assist. Okay, hill assist lah, hill assist. Okay, untuk belakang, okay, compare seat depan dengan seat belakang, saya lagi prefer duduk seat belakang. Terus terang. Okay, saya lagi prefer duduk seat belakang compare dengan seat depan. And then dia punya adjustment dia ada berapa? Ada 1, ada berapa ni? 1, 2. So dia ada 2 recline saja, recline setting saja. Berbanding dengan Subaru Forester dia ada banyak, Outlander pun ada banyak, CX-5 tak boleh langsung. Okay, CX-5 tak boleh langsung. Outlander boleh setting 4 kot. Forester pun rasa boleh setting 4. Ada 4 setting. Ni 2 saja. CX-5 tak boleh langsung. X70 tak boleh langsung. X70 seingat saya dia tak boleh langsung.
Kecuali CKD. CKD dia dah boleh adjust. Kalau saya salah, betulkan dekat bawah. Okay? Kalau saya salah, betulkan dekat bawah. Komen dekat bawah. Dia punya seat belt boleh adjust. Saya suka. Okay, belakang ni tadi dah tunjuk, tak ada masalah. Nah, ini dia paling menang. Ini tadi saya ke belakang sikit tau. Ini bukan position saya. Saya ke belakangkan sikit. Ketinggian saya 160 cm. Ini saya setting kalau ketinggian saya 170 cm. Nah. Okay. Nah, ini saya malas nak explain apa dah. Nampak? Antara sini dengan sini saya letak kaki. Orang kaki saiz King Kong pun boleh letak sini. Okay, lepas tu ini. Nampak? Bonggol dia almost non-existent. Rata babe. Dekat sini ada fast charging 2, bagus. Ada aircon unit dekat belakang, bagus. Ini very typical, saya suka macam ni. Daripada letak jaring acah-acah nak macam kereta Continental. Headroom tak payah cakap lah. Ini orang 180 cm pun boleh duduk belakang ni selesa, tak ada masalah. Okay? Apa lagi? Kereta ni memang lebar. So kalau letak kasit pun, yes. Ibu bapa muda anda boleh letak kasit dekat sini dengan selamat. Jangan risau. InsyaAllah kereta ni pun ada airbag macam saya cakap tadi. Nampak? Nak tahu kereta ni lebar tak lebar, tengok dia punya lebar armrest. Ni lebar babe. Ada cup holder dekat sini. Surprisingly, seat belakang lebih selesa daripada seat depan. Saya tak tahu kenapa. Ini pun rasa very plush. Okay? Rasa sangat-sangat comfortable. Itu seat belt ketiga untuk orang tengah. Okay, kat sini. Saya tak ada nak komen apalah. Semua orang dah tahulah besar tak besarnya CR-V ni dekat bahagian belakang. Sini dia menang lah. Sini dia menang. The best in class, undisputed winner lah. Okay, sekarang kita pergi dekat belakang. So dekat sini anda boleh letak botol kecil yang bagus. Letak perfume ke boleh letak. Sini botol biasa 500 ml. Sini ada sedikit door cabin. Saya tak ada nak complain apalah. Tak ada. This is real winner lah. Saya tak ada nak complain sangat. This is the most perfect rear seat. Tahu sebab apa? Spacious. Ada USB. Ada aircon belakang. View depan pun agak jelas sebab seat ni dia tirus ke atas. Okay, visibility untuk penumpang belakang sangat jelas. Dia very roomy, very airy. Dia punya door trim cantik. Yang ini memang tak boleh adjust. Tak perlu adjust pun. Okay. And then Isofix ada. Side curtain airbag ada. Armrest tebal. Seat selesa. This is the best in class. Undefeated lah. Okay. Dah berapa tahun undefeated. Tapi kalau anda perlukan extra space, kita masih lagi boleh lipat, tak ada masalah. Kejap lagi saya demo. Okay, sekarang kereta ni memang boleh cakap lah. Daripada bonnet sampai ke seat depan, dia bukan the best in class. Tapi daripada belakang seat depan tu, bawa sampai ke belakang, this is the best in class. Argue dengan saya, nyatakan hujah anda di bawah. Okey, ruang belakang ni sebesar 522 liter. Ada lampu kedua-dua belah kalau anda nak ambil barang waktu malam. Dan anda boleh tutup barang anda dekat sini. Ada tonneau cover. Kalau tak perlu tonneau cover, boleh cabut, simpan dekat rumah. And then kita tengok 522 liter Sini boleh simpan barang lagi. Kalau yang tak nak bagi dia jatuh ke apa. Situ ada hook kalau anda nak tambah jaring, tak nak bagi barang bergerak. And then dekat bawah ni pun dia menang juga. Full size spare tire. Full size spare tire. Datang sekali dengan dia punya original rim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, full original rim, full size spare tire. Kit dia semua ada. Okay. Kalau anda perlukan extra space, lipat sahaja tuan-tuan dan puan, tak ada masalah. Lipat sahaja macam ni, tarik sahaja macam ni. Seat akan terlipat dengan sendiri, tak payah buat apa. So, ini space yang anda dapat. Still the best in class. Bapak dia besar. Cumanya itulah. Sini dia dah ada ruang yang tak digunakan lah. Tapi bagus juga. Cabut headrest ni, sorok dekat tepi, letak lagi barang kat sini. Nak pindah rumah, boleh buat job pindah rumah, Mat. Boleh buat job pindah rumah. Okay, 522 liter. Yang ini kalau total combine 1000 liter lebih.
Sebab tu saya cakap, daripada bahagian belakang seat depan tu sampai ke sini, this is the best in class. This is one true king. Okay, belum cerita lagi bab dia punya ketinggian loading lip ni. Okay, daripada lantai, okay, dia punya clearance ni 198mm. 198mm tinggi Walaupun ini bukan 4 wheel drive, boleh senang-senang naik bahu jalan. Kalau pergi expo ke apa, pergi pesta ke apa, tak ada masalah. Parking je atas divider, tak ada masalah. Tapi walaupun dia punya clearance height ni tinggi, loading lip, this is the lowest in the market that you can find for a segment C SUV. Ini paling rendah. Sebab apa dia buat paling rendah? Apa yang penting? Kenapa paling rendah? Buat apa Nak angkat barang berat, naik atas kan mudah. Anak-anak boleh angkat barang, orang perempuan boleh angkat barang, warga emas pun masih lagi boleh angkat barang letak atas ni. Sebab apa? Sebab dia tak tinggi sangat. Compare dengan X70 lebih kurang macam ni tinggi dia. Saya pernah ukur Okay, kalau saya berdiri sini, dia punya ni sama dengan level dengan saya punya ni. X70 nak dekat sini. X70 dekat sini, yang ni dekat sini. X70 dekat sini. Beza X70 lebih kurang tinggi ni X70. Ni, tinggi ni. Nampak macam small meter kan? Tapi depends kepada penggunaan SUV anda. Kalau anda selalu bawa banyak barang, anda kena consider benda ni. Tapi kalau anda bawa SUV, selalu bawa orang saja, tak bawa barang, anda boleh abaikan benda ni. Dan satu lagi, dan dia paling menang, adalah aperture untuk bonet belakang. This is the biggest lah tuan-tuan perempuan. Tak ada nak argue apa lagi dah. Ni non-arguable. Tak payah argue lagi dah. Settle. 46 minit aku bebel. Saya hopefully ini melangsaikan hutang saya lah. Dan saya baru perasan, kalau 1.8 dia datang dengan satu exhaust saja. Kalau 1.5 dia ada 2 exhaust. Okay, saya harap ini melunaskan hutang saya. Inilah saya rasa review yang betul-betul saya buat. Sebab saya admit lah, waktu Gen 5 ni keluar, saya minat dia. Even X70 dah keluar pun, dengan segala dia punya high tech apa kejadah apa semua tu, saya tak terasa tergugat langsung pun. Saya masih lagi minat CR-V ni. Dan saya, biasalah kita angan-angan je tuan-tuan perempuan, tapi saya memang suka CR-V ni. Saya memang suka. Saya tak adalah kata nak beli, tapi saya suka. Lagi-lagi Black Edition. Yang Black Edition tu. Okay, saya sangat-sangat suka CR-V ni. Saya suka design dia. All round punya design, everything, dia check every boxes macam saya dah cakap. Tapi kalau kita pergi into specific details, banyak benda yang dia kalah dengan kompetitor dia yang lain. Yang first dia kalah engine. Kedua dia kalah CVT dia. Walaupun dia CVT, walaupun Honda terkenal dengan CVT, tapi CVT dia tak smooth macam Forester, tak smooth macam Outlander. Transmission dia is not the best. Tapi fuel consumption mungkin dia menang. Saya tak pasti. Kalau anda ada detail, anda ada figure, boleh turunkan dekat bawah, boleh komen dekat bawah. Siapa pengguna CR-V, berapa anda punya fuel consumption? Saya tak boleh cakap benda yang saya tak experience sendiri. Okay? Lepas tu dari segi dia punya handling, this is also not the best. Saya bawa Outlander tu 7-seater tau, lagi panjang. Tak adalah full 7-seater, dia more kepada 5+2. Tapi body roll dalam Outlander significantly lagi kurang daripada CR-V. Okay? CR-V punya body roll lebih jelas berbanding dengan Outlander. Dua-dua kereta saya bawa seorang. So, inilah dia review lengkap Honda CR-V tuan-tuan perempuan. Terima kasih kalau anda tengok video daripada awal sampai habis. Tengok harga dekat bawah Kalau berminat, boleh contact saya 011533520013. Nak tengok review yang lain, X70, Subaru Forester, X70, Subaru Forester, Mazda CX-5, yang ini CR-V. So dekat bawah ada 3 link. Video esok InsyaAllah Outlander. Kalau tak esok, tapi dalam minggu ni juga. Hari raya nanti pun saya akan up video, saya akan rekod awal. Okay, terima kasih tuan-tuan perempuan. Assalamualaikum. Bye-bye.